Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam selaku pengacara majlis, pengurusi yang ahli kuasa, semua imam-imam, warga kerja masjid ataupun surau Al-Hijrah, muhajirin, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama dalam majlis ilmu di bawah siri pengajian kita kepada masalah a'malul qulub. A'malul qulub ataupun disebut dengan amalan hati. Ada orang kata aplikasi hati, mana kerja-kerja yang terlibat dengan perkara yang tak nampak. Sebab kalau kita nak cari dari sudut perbincangan para ulama'nya, hati tu duduk mana? Cari hati pun tak jumpa dah. Kalau kata hati yang ada gambar love tu, itu dalam bahasa Arab dia tak panggil qalbun, dia panggil kabid. Al-kabid. Jadi yang kita naknya qalb, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang bertemu Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera. Maka panjanglah perbahasan di antara ulama falsafah dengan ulama syariah, nak cari hati di mana. Kesimpulan yang paling mudah sekali sebagaimana dalam kitab penawar bagi hati, dia kata maksudnya al-qalbu ar-rauhani, bukan hati seketul daging tu. Kalau hak tu mudah, nampak orang tak baik, kita pergi tukar ya hati dia, bawa ke IJN, kata tukar hati budak ni tak jadi. Daripada kecil lagi kita dah tukar dah. Tapi bila kata sebut qalbun rohani, maka cara kita berinteraksi dengan dia, cara kita nak mengubatinya, dan cara kita nak bermuamalah dengan dia juga, iaitulah melalui ilmu lorong yang ada pada dia. Kita tak boleh pergi cari doktor perubatan yang pandai tukar ni, tapi dia ada satu lagi ilmu yang disebut dengan nama ilmu al-qulub, ilmu al-akhlaq, ataupun dipanggil tahzibun nufus, mendidik jiwa. Dalam bahasa yang paling mudah sekali dia panggil ilmu tasawuf. Kita ni bila sebut ilmu tasawuf, kita duk mikir macam satu ilmu yang terasing daripada kehidupan. Kita kata tidak, tasawuf itu iaitulah ilmu tentang akhlak. Allah SWT sebut dalam Quran wa yuzakkihim wa yu'allim. Mana sifat Nabi itu, satu dia panggil ta'lim, satu lagi tazkiyah. Ta'lim ni kita ajar ya, bagi tahu. Tapi tazkiyah tu lebih kepada ilmu pendidikan, mendidik jiwa manusia supaya manusia itu jadi manusia. Ada juga manusia tak jadi orang pun ada juga. Jadi manusia yang tak dengar kata, itu dia panggil manusia tapi tak jadi perangai seperti manusia yang dikendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, maka di antara ilmu ini sangat penting bagi kita, sebab kata di para ulama, orang yang nak berjalan menuju Allah, maka dia berjalan dengan hati. Sayrul qulub. Orang yang nak berjalan mengembara di atas dunia, maka dia bawa beg dia berjalan sendiri, naik kapal terbang ke, naik bah ke, itu dia panggil perjalanan atas dunia. Perjalanan ke akhirat, perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla, jadi kita berjalan dengan sayrul qulub, berjalan dengan hati. Itu mula nak masuk istilah tu, dia panggil istilah ilmu at-tazkiyah. Orang tanya lagu mana pula berjalan dengan hati-hati, mana bukan ada kaki.
Menarik juga soalan dia tu tak? Kita baru je sudah solat. Waktu nak solat tadi, di antara yang awal kita lakukan apa dia? Takbiratul ihram sama dengan niat. Niat tu di mana? Mahalluha al-qalb. Itu perjalanan kita. Maknanya kita nak ibadat, nak buat apa saja benda yang baik, innamal a'malu binniyat, dengan niat. Niat tu hati. Tak boleh kata saya sudah berniat dengan penuh ikhlas. Awak kata dengan mulut, tak jadi. Jadi hati tu kena ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ni kadang-kadang tak boleh kita buat ikhlas ataupun maaf seperti kad raya. Ni ada satu istilah dia panggil, maaf kad raya. Kad raya kita tu kalau kita minta maaf siapa ke mana? Siapa ke mana minta maaf? Zahir dan batin. Tak main luar-luar, sekali dengan batin dia maaf. Tapi kalau jumpa tuan pada hari raya, salah tengok muka kelahi pula. Maknanya tak batin lagi tu. Itu dia panggil bermaafan kad raya. Jangan main. Ada juga istilah yang digunakan oleh pendakwah kita ni, dia panggil bermaaf kad raya. Tak aja guna lagi istilah ni kali. Kena tulis istilah kita ni, jangan seperti kad raya memohon maaf tapi tak bermaafan. Maaf minta maaf Zuhur dengan batal. Besarlah takak. Saya kata kalaulah cukup kita minta maaf tu dengan kad je, tuan-tuan kena senarai hak mana hak kita mengumpat orang tu paling kuat sekali, kad yang paling besar kita hantar. Bukan dengan puh biasa DHL antara puh apa ni, puh istimewa ni hantar mari. Tapi bukan di situ tempat dia, itu hanya tulisan yang diambil kira apa yang ada di dalam hati kita. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, apabila kita bincang tentang hati, dia ada dua perkara, dia panggil a'malul qulub, amalan hati yang perlu kita kena gilap, yang perlu kita kena lakukan. Dan satu lagi dia panggil mufsidatul qulub, perkara yang merusakkan hati. Perkara yang merusakkan hati kita. Bila hati rosak, punah habis banyak. Nabi kata apa? Iza fasadatul qulub. Bila dia rusak habis hal lain. Ala wahyal qalbu. Jadi tajuk yang kita nak bincang di sini iaitulah tentang masalah ittiba'ul hawa. Bahayanya kerusakan melalui virus mengikut kehendak nafsu. Nafsu memang tak boleh nak lepas di antara kita dengan kehidupan ni, tak boleh. Nafsu kena ada. Sama juga dalam siri yang lalu kita telah bincang tentang syahwat. Syahwat ni Allah Ta'ala dah pasang dah dia. Gharizatun, satu kejadian manusia yang Tuhan letak dalam diri manusia. Kalau tak ada syahwat, tak ada dah orang ni. Kau ada orang lagi. Kenapa tu? Tak minat. Kahwin pun tak mau, makan pun tak mau, apa nak jadi? Tak ada orang dah atas dunia ni. Tapi dengan ada ni, maka kita sentiasa bergerak. Sentiasa bergerak. Dan satu lagi dia panggil ittiba'ul hawa, mengikut kehendak. Biasanya Arab dia tak sambung, hawa nafsu tak ada. Dia kata al-hawa dengan hak. Ittiba'ul hawa maknanya ikut hawa. Tapi oleh kerana istilah dalam bahasa Melayu ni dia tambah lagi hawa nafsu, kita kena tambah juga. Kalau tidak tak faham hawa apa, ingat hawa hawa dingin. Hari ni musim sejuk, masya-Allah tabarakallah. Cabaran kita untuk mari solat subuh sangat besar. Kita tengok ini penghawa sungguh ni. Ittiba'ul hawa ke tidak? Kalau tengok tak mari sembahyang subuh tu, itu ikut hawa. Hawa sejuk dia panggil. Maka bahayanya ikut hawa nafsu ni, kerana dia akan menyekat seorang itu daripada kebaikan. Kita nak baik sebab dia akan bertembung dalam diri manusia ni ada dua nafsu, al-lawamah, ada nafsu al-mutmainnah, dan dia ada nafsu al-ammaratu bisu. Maknanya sira', bahasa Arab kata sira', pertembungan itu tak akan berhenti sampai bila-bila. Hai, kita kata dak, insya-Allah nanti saya tua, berhentilah tu. Betul ke tuan-tuan kalau kita tua sudah berhenti? Jawabnya tidak betul. Mana gitu ustaz? Mana bukti? Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata la yazalu qalbul kabiri syabba. Dengan hadis, la yazalu qalbul kabiri syabba, berterusanlah hati orang tua itu muda.
Tuanya tua pun tak mengaku, lama. Kira saya ni tak tua lagi, cuma lama umur ya, baru 70 tahun. Dia kata hati, tapi hati dia tak tua. Saya ingat istilah yang digunakan oleh arwah bapak saya dulu. Dia selalu guna istilah, dia kata umbuknya. Ni nak terjemah ke bahasa Malaysia ni. Apa dia tu yang kata? Umbuknya ni apa dia? Kelapa tu. Yang atas sekali tu, umbuk dia tu. Umbuk juga. Umbuk kelapa tua ke tak tua dia? Tak tua ke tak? Kalau tua mati. Kadang-kadang batang dia tu bergekok begini dah pusing. Tapi umbuk dia masih muda menghijau. Tu dia. Betul hadis Nabi kata, al-qalbul kabiru syaba. Hati orang tua ni masih lagi muda, fitnatain, dalam dua perkara. Tak apa bergerak pen ni macam mana ni? Kena tulis. Ambil ke tahap mana ada tulis. Kalau tak ada pen, keluarkan note kita ni boleh tulis. Tapi jangan hidup jawab WhatsApp pula, tulis orang kata. Yang pertama hub ad-dunya, yang kedua tulul amal. Cinta kepada dunia, panjang angan-angan. Kita tanya hak lama-lama ni betul tak betul? Payah nak kata orang tua tak saya mengaku belaka. Mana hak lama sikit dalam rombongan kita ni. Betul kata tak berasa? Hubbud dunia wa tulul amal. Nabi kata dua perkara hati orang tua tak muda, iaitu cinta kepada dunia dan panjang angan-angan. Ana kadang-kadang rasa pelik bila ada orang mari jumpa kita. Dia kata, ustaz saya pencen dah kerja. Kata tak apa dah tu, Allah Ta'ala beri peluang panjang umur sampai pencen. Ingat ke mari nak tanya ada pondok kosong kau nak duduk? Ya. Moga orang pencen ni. Alhamdulillah lah ustaz, insya-Allah awal tahun ni nak mula pergi buka kebun dalam hutan tu. Kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berjalan apa tak apa betul nak pergi buka kebun. Patut mari nak buka kitab, nak rujuk balik kepada apa yang sudah kita tinggal, kan? Siap mudah tak mudah hati dia, angan-angan panjang ke tidak, itu di antara pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil, maka kita kata ittiba'ul hawa, perasaan hawa ni kita kena definisi dulu. Kadang-kadang tukar apa dia maksud hawa. Al hawa tu apa dia dalam bahasa Arab? Dia kata al hawa mayalanun nafsi ila ma tastalazhu minasyahawat. Nafsu nak suka kepada perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Ini dipanggil kesukaan kita. Maknanya kalau kata hawa tu minat lah, kegemaran dia, suka dia, berkendak dia kepada benda tu. Itu dia panggil ittiba'ul hawa, ikut kehendak. Ataupun bahasa kita mudah Malaysia ni, ikut perasaan lah. Perasaan kita nak hak ni kita ikut, nak beli benda ni kita ikut, nak pergi sana kita ikut. Tapi tidak ada garis panduan, guideline hak mana kita boleh ikut, yang mana tak boleh ikut. Ini kita panggil ittiba'ul hawa. Maka kata di ulama al-hawa mailu tab' ila ma yulaimuhu. Perasaan kita ni, tabiat kita ni suka kepada benda yang sesuai dengan kehendak dia. Itu dia panggil ittiba'ul hawa. Namun begitu para jemaah sekalian, bukan semua ikut hawa tu ada tak baik belaka, tapi ada yang baik. Cuma kalau nak banding dalam Al-Quran, dalam hadis, ada banyak yang tak baik. Allah Ta'ala guna zammul hawa ini banyak yang tidak baik kalau nak banding dengan yang baik. Maka kita mengatakan di sana terdapat hawa, kehendak, keinginan yang dipuji. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis an Abi Barzata radhiyallahu anhu qala, inna mimma akhsha alaikum syahawatil ghai fi butunikum. Nabi kata apa? Di antara perkara yang aku takut, bimbang kepada kamu itu syahawatil ghai, kehendak-kehendak syahwat yang membinasakan. Yang duduk di mana? Fi butunikum wa furujikum, dalam perut kamu dan juga di faraj kamu. Wa mudillatil hawa, dan hawa yang menyesatkan. Itu panggil mudillati, maknanya hawa yang tidak ikut peraturan. Itu yang dikatakan hawa yang berbahaya.
Ada juga hawa yang tak baik, ada. Nabi SAW di antara yahwa, dalam bahasa kita kata yahwa maknanya dia suka kalaulah kiblat dia daripada Baitul Maqdis dipindah ke Kaabah. Itu contoh, dia kata Allah SWT turun ayat Quran beri kehendak Nabi SAW, itu dia panggil kehendak yang baik. Dan Nabi SAW sendiri sebut dalam hadis, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang kamu hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Artinya tidak benar-benar beriman seorang kamu sehinggalah hawa, kehendak dia, nafsu dia, keinginan dia mengikut, mematuhi apa yang aku ajar. Mana ada kehendak kita? Dalam banyak-banyak ni para jemaah sekalian, ada ke tak ada perasaan kita nak buat baik? Banyak sekali dah. Kita nak buat baik, duk mikir sana sini, tengok orang susah, kita duk mikir nak tolong dia. Bila dengar ada majlis ilmu, kita 2-3 hari dah ada iklan ni nak pergi majlis ilmu contohnya. Bila dengar azan nak pergi salat di masjid. Itu kehendak yang mahmud, yang dipuji. Maka kalau kata kehendak hawa nafsu, tak masuk itu. Itu yang tidak dibincangkan. Dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala sebut di antaranya surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 135, Allah kata fala tattabi'ul hawa fayud an ta'dilu. Jangan mengikut kehendak kamu, hawa nafsu kamu, daripada melakukan keadilan. Kita tahu benda tu benar, tapi kadang-kadang oleh kerana hawa nafsu kita tak suka dengan benda tu, kita tidak berlaku adil, kita buat penilaian yang tak baik. Contohlah, orang ni kita tak suka dengan dia. Bila orang mari tanya kita, apa pandangan kamu kepada fulan? Agak-agak kita puji ke tak puji? Jarang nak puji. Dia akan cari juga penyakit-penyakit yang boleh menjatuhkan kawan tu. Itu dia panggil, bila kita mengikut hawa nafsu, maka kita tak boleh berlaku adil. Tak boleh berlaku adil. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am, wala tattabi' ahwa allazina kazzabu bi ayatina. Mu jangan mengikut kehendak orang-orang yang telah mendustakan ayat kami. Hari ini kalau kita, itu ayat itu turun kepada orang kafir, tapi kita hari ini pun banyak juga manusia-manusia yang tidak mengikut peraturan Allah Azza wa Jalla, maka kita jangan ikut kehendak dia. Buat pesta tu, pesta ni, macam-macam perhimpunan melompat. Tak, malam tahun baru saja orang duk tunjuk gambar dalam video, berapa versi ada. Hak mandi dalam air pun ada pula. Ni hak baru ni, hak terbaru, dia punya versi baru dia panggil. Kita pun letih kan. Berkali saya ni termasuk dalam mangsa WhatsApp juga ni, mazhab Wasafi ni. Kita ni mangsa dia sebab banyak video yang sampai ke saya, bila kita tanya di masjid, orang masjid tak tahu lagi. Kata bisa gitu rupanya. Sebab masyarakat ni dia tanya, macam mana ustaz minta ulah isu ni? Jadi kita nak ulah tu kena tengok dulu kan. Bila tanya orang di sini belum tahu lagi, kata tak payah ulah, kita ulah tempat lain. Jadi alhamdulillah maklumat tu laju. Satu ni sekarang ni pula gerakan dia panggil apa ni? Ni apa-apa Kristian yang melampau ni. Ini pun bahaya. Dia sudah berani menentang baik-baik, dan hak berat lagi hak Kristian apa tu kita tahu dah, duduk luar rumah kita. Yang kita bimbangnya, ya pengikut hawa nafsu yang duduk dalam rumah ni bahaya. Apa dia? Orang panggil gerakan-gerakan anak-anak orang Islam yang anti kepada Islam. Tidak duduk dalam rumah. Mana duduk dalam rumah Islam, tapi cara pemikiran, otak tidak mengikut Islam. Marah. Orang suruh tutup aurat pun marah. Suruh apa saja pun marah. Akhir sekali pok dia, yang masalahnya berani pok dia tu. Berani tulis secara terbuka di Facebook. Orang patut pejabat agama dihapuskan. Oh subhanallah. Tuan-tuan apa tahu dah, kumpulan ni kita pun tak nak ikut hawa nafsu, duk cara ke pok dia. Yang ketiga di antaranya Allah Ta'ala sebut, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, al-ajizu, orang yang lemah, orang yang tak kuat itu siapa? Man atba'a nafsahu hawa. Siapa-siapa yang nafsu dia duduk ikut kehendak dia, ikut kehendak nafsu. Kita tidak ikut kehendak agama, peraturan yang telah Allah SWT
sebut. Dan juga ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan bahawa hawa yang hati mengikut hawa nafsu. Hadis ini sangat mustahak tuan-tuan. Tanda hadis ini. Hadis ini diriwayat oleh Sayyidina Huzaifah ibnul Yaman. Kalau kita dengar hadis-hadis yang diriwayat oleh Huzaifah, banyak hadis yang menyebut tentang golongan munafik, golongan munafikin yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi telah bisikkan kepada Huzaifah. Huzaifah ibnul Yaman dikenali dengan nama pemegang rahsia Nabi untuk mengetahui senarai puak-puak munafik. Ada senarai dengan dia, fulan. Sehingga kan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau ada orang mati dia tengok Huzaifah pergi ke tak? Kalau Huzaifah pergi, boleh pergi. Mana itu bukan munafik. Ini Huzaifah radhiyallahu anhu. Huzaifah ni di antara sahabat yang suka tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam benda yang tak baik. Kita ni kadang-kadang suka dengar benda baik je tak? Baru ni saya kuliah satu kitab, nama dia Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin ni kita sampai kepada bab al-umur al-manhiyyu an, perkara-perkara yang dilarang. Bila kita mengajar kitab ni para jemaah sekalian, sahabat beritahu, dia kata inilah di antara tajuk yang tak begitu popular. Sebab kita duk bincang benda orang tak suka, menyalahi kehendak hawa. Kalau orang suka, tajuk mana? Fadail orang minat. Kelebihan tu, kelebihan ni. Hari ni hari-hari saya ni dapat maklumat, hari ni suruh baca 500,000 selawat ke berapa pula dah. Kita pun tanya balik orang tu, awak baca ke tak lagi? Tata kita post dulu. Lepas tu kita baca semula kemudian. Tak baca dah tu tak baca. Seronok boleh sebar benda-benda yang pelik-pelik ni. Allahu akbar. Suka lah tu. Suka. Sebar benda tak tahu mari mana tu suka. Kenapa? Jadi manusia ni disuka kepada fadail. Bincang. Suka apa? Berbincang benda-benda kelebihan. Saya kata suka berbincang ya, buat tak lagi. Dalilnya banyak dah kita belajar tentang solat sunat, puasa sunat dengan solat sunat mana lebih berat? Berat puasa ke berat solat? Tak apa nak jawab. Kalau berat belakang nyanyi. Dua-dua berat ustaz. Takkan sudah dah lah. Puasa lebih berat. Dalilnya tuan-tuan boleh senaraikan, lepas Ramadan dulu sampai ke saat ini, berapa hari sudah kita berpuasa sunat? Balik kita ada buku kan, dia panggil apa ni? Ni jadual seharian tu ada dah. Tanda semua. Dia kata tak boleh tanda ustaz, takut malaikat, takut teriak apa dalam buku awak, jangan tulis di Facebook. Tanda tengok, cuba tengok. Alhamdulillah puasa 6 lepas pada Ramadan sempat. Kita kata alhamdulillah. Sempat juga ada. Itu pun hari yang ke-6 tu hak 30 Syawal dah ada. Rapat orang panggil, rapat ke sempadan dah mana. Kalau esok lagi qada dah tak ada dah. Tapi tak apalah, selamat lagi. Ada orang ni mari tanya juga, dia kata ustaz, kalau kita kembar sekali lagu mana? Kata kembar macam mana? Dia kata kita qada hak ni muslimat ni biasanya. Qada hak tertinggal Ramadan capur sekali dengan hak 6. Kata boleh, tak ada jadi masalah apa, tapi duk main hak qada jelah. Hak 6 duduk di mana? Itu dua perkara yang berbeza. Hak 6 ni hak sunat. Allah Ta'ala nak tengok kita yang sunat ni setakat mana kita. Sebab yang membezakan sama-sama kita iaitulah amal an-nawafil. Amalan sunat tu yang membeza ni antara kita. Kalau kata yang beza antara kita hak sama solat ni lah. Hak dengan orang tak solat, orang tak sebanding dah tu. Kita sama-sama solat, alhamdulillah. Tapi lepas pada solat, pakat balik belaka, ada di antara sahabat kita qabliyah, ba'diyah, kekal. Sama tak sama? Orang yang jaga qabliyah, ba'diyah ni dengan orang yang tak solat sunat sama? Tak sama. Orang yang boleh berpuasa sunat sama tak sama yang tak puasa? Itu yang dikatakan bahawa kita ni banyak berbincang tapi tidak banyak dari sudut amali. Sekarang ni kita cuba ubah. Bincang tak usah banyak.
Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dia kata bila kamu jumpa ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sabit, i'malu biha, beramal dengan dia. Tak boleh banyak pun sikit, kena ada. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, dia kumpul kitab Al-Musnad. Kitab Musnad dengan cetakan baru Muassasah Risalah ni tuan-tuan, 50 jilid. Besar ke kecil? Pasal itulah ada orang tulis, dia nak jual kitab Musnad Imam Ahmad, dia tulis harga runtuh. Saya kata harga runtuh kau almari runtuh. Main 50 jilid bawa balik ke rumah kita, rumah tak apa, almari lama dah. Imam Ahmad kata apa? Tidak aku lalui mana-mana hadis ini yang sahih bagi dia, mesti aku beramal dengan dia. Walaupun dia kata dia beramal, kita nukil apa yang dia kata. Subhanallah, kita setakatnya kita duduk belajar ilmu fadail, ilmu kelebihan ni, banyak mana dah amalan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, itu di antara perbincangan. Balik semula kepada hadis Huzaifah. Tu nak ulah cerita Huzaifah baru tu. Hadis tak baca lagi ni. An Huzaifah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tu'radul fitan 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan. Tu'rad mana fitnah, ujian, itu makna fitnah, itu makna ujian. Tadi kita dah buat satu kuliah tadi, dalam kuliah 2 tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman ni, tajuk dia tenang menghadapi ujian. Bila kita kata fitnah, yang kita faham apa dia fitnah? Orang duk tuduh kita tak? Oh, saya kena fitnah. Kenapa? Dia tuduh saya buat gini-gini. Itu satu makna. Tapi fitnah di sini dengan makna ujian yang Allah Taala timpa ke atas kita. Sama ada ujian berbentuk duniawi, sakit, barang-barang kita orang ambil contohnya, ataupun berbentuk ukhrawi. Ulama kata ujian akhirat lebih dahsyat daripada ujian dunia. Pasal itulah ada seorang pelajar ni, dia tanya tuan guru dia, dia kata, Syekh, kenapa kita tengok orang tu buat maksiat tapi tak sakit, tak ada masalah apa-apa? Tidak sebagaimana yang dibuat oleh khurafat drama tanah kubur. Drama tanah kubur macam senyum, suka tengok. Tanah kubur ni kalau berlaku apa nak suruh jadi selalu. Kalau boleh mati tu ular tunggu dah situ. Kobra ada tunggu dah. Dia ni. Saya menunggu dia di dalam kubur. Itu dia. Allah Ta'ala dah lindung. Allah Ta'ala sembunyikan rahsia kita. Kenapa kita suka sangat nak tunjuk benda-benda lagi tu? Jadi jangan buat benda-benda yang tak baik. Mana al-fitan dengan makna ujian Allah Ta'ala ke atas kita. Sebab apa? Bila kata di tuan guru tadi, dia kata, mana kau tahu dia tak ada masalah apa-apa? Tu Allah Ta'ala tak ada ambil tindakan apa-apa. Tenangnya dia, hidup baik, senang, makan banyak. Kata dia tuan Syekh, mana berat ujian seorang manusia itu, orang yang tak mampu nak menyebut nama Allah, yang nak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang Taala nak mendekati Allah Taala, daripada Allah Taala beri pada dia makan dengan minum. Itu biasa ya. Manusia yang bukan Islam pun boleh makan. Hayawan yang tak mengaji apa benda pun boleh makan. Banyak dia pula pada kita minumnya dah. Maknanya ujian yang paling berat Allah Ta'ala tipu pada seorang manusia itu apabila kita tidak dapat menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Ini lebih dahsyat. Tak boleh kita nak solat sunat, tak boleh kita nak berpuasa sekali-sekala pada hari-hari yang dianjurkan kita berpuasa, hari Isnin ke, hari Khamis ke, hari Ashura, hari Arafah. Itu hari tahunan sekali kita pun. Itu pun tak lepas juga. Tak ada dah senarai kita puasa. Terlupa kita. Baik. Kata dia Huzaifah, fitan itu diletakkan di atas hati manusia kal hasir, seperti tikar. Udan. Kan tikar tu satu bilah, satu anyaman tikar satu-satu. Fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Mana-mana hati yang menerima fitnah, maknanya terima benda yang tak baik tadi, maka dia ada titik hitam di hati itu. Titik itu. Mana-mana hati yang tak menerima fitnah tadi, mari benda tak baik kita ketepikan dia, kita lawan dia, kita hapus dia, maka Allah Ta'ala letak dalam hati dia nuktatun bayda, titik putih, maknanya bersih. Hatta sehinggalah dia jadi dia ni, hati dia tu ada dua, yang putih, yang bersih. Sampai ke peringkat mana fitnah ni akan berterusan, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran.
Berterusan fitnah ke atas hati manusia sehingga manusia tak boleh nak beza di antara yang mungkar dengan yang ma'ruf. Allah, bila sebut hadis ni saya rasa bimbang para jemaah sekalian. Kita hari ni kita tahu tak mungkar dengan ma'ruf? Kadang-kadang tak nampak, tak rasa benda mungkar. Betul tak? Mana benda mungkar? Saya post gambar isteri saya dekat Facebook pakai tudung. Betul lah pakai tudung. Tapi pakai t-shirt tu cukup syariat ke tidak? Lengan tak cukup, tak cukup saiz baju, dengan baju ketaknya, seluar caritnya contohnya. Dia ingat tudung tu ma'ruf dah. Cukup dah kriteria untuk nak sebarkan kepada masyarakat. Tengok. Adalah benda-benda yang kita banyak yang kita buat, tapi oleh kerana kita tidak menghayati, tidak dapat membeza di antara yang hak dengan yang batil. Kalau kita baca dalam hadis alamat kiamat, di antara ayat alamat kiamat ni dia kata apa? Yusaddaqu al-kazib, orang akan membenarkan, mengatakan bohong, pendusta itu betul. Dan mendustakan orang-orang yang benar. Orang yang betul dikata ini tak betul. Hak tak betul jadi betul. Berlaku ke tidak? Sangat banyak. Itu dia panggil fitnah yang berlaku. Illa ma usyriba min hawa, kecuali hati yang telah menelan kehendak-kehendak hawa nafsu dia, maka itu dia panggil hati yang tidak baik. Rawah hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Timbul lagi soalan, bila ke seorang manusia itu akan diambil kira terhadap perasaan dia, hawa nafsu dia, bila? Para jemaah sekalian, kita kena tengok dalam kehidupan kita ni, dia panggil ada khawatir. Apa khawatir? Khayalan, lintasan dalam hati. Ada ke tak ada? Bila kita tengok benda yang ni, kita duk mikir nak mari ke tak mari. Pasal itulah semalam saya kata kita ni banyaklah ancaman. Contohnya dalam bab mata, oleh kerana Palestin diserang oleh Yahudi, Rohingya diserang oleh puak-puak kafir itu, kita pun nak tengoklah berita, betul tak? Balik daripada masjid kepayuh atas kepala lagi, buka TV tu duk tengok, duk tengok berita ke tengok pembaca berita? Isteri dia apa pelik, nampak haji tu, celek mata daripada TV, tak berkelip. Rupanya bukan tengok berita, tengok pembaca berita. Ini masalah. Itu dia panggil khawatir qalbi. Bila tengok benda ni, terdetik tak hati, ada tak perasaan yang tak baik dalam hati? Itu satu. Itu dia panggil khawatir. Maka bila ada khawatir, nak ikut hawa nafsu, di saat itu kita kena potong, cut terus. Astaghfirullahalazim. Telalai sekejap sana, terlupa sikit sana, kita potong terus, maka itu tidak diambil kira, dimaafkan. Sekarang ni banyak kita dapat maklumat, serangan yang masuk dalam hati manusia ni, serangan was-was. Was-was ni masalah. Yang terbaru saya jumpa, ada seorang sahabat ni, dia mari jumpa, dia kata, Ustaz, mak dia ada umur 70 tahun ke apa-apa dah. Dia was-was perkahwinan dia dengan suami dia sah ke tak sah. Anak sudah bercucu dah, mempertikaikan hak dia kahwin dulu sah ke tidak. Saya kata ini was-was syaitan. Dia panggil was-was di hujung usia. Ini bahaya, cukup bahaya. Kalau tuan-tuan terjebak, ada nenek kita ke mak kita sendiri, kena sallallahu salamah, terjebak ke benda ni, mesti diubati secara cepat. Kena bawa ke kaunseling, panggil ustaz-ustaz kita yang panggil kaunseling ni, supaya ditangani masalah itu dengan cepat. Kalau tidak, sangat bahaya. Saya jumpa cerita benar, cerita sungguh ni, reality, boleh sebut nama sekali, mati dah tapi. Pernah isteri ni paksa suami dia suruh cerai dia. Tua dah. Lepas cerai, panggil semula saksi, akad nikah semula. Sebab dia syok perkahwinan dulu macam tak sah. Ini fenomena baru. Tidak baru sangat lah, tapi yang terbaru ni baru jumpa pula. Saya kata ini sangat bahaya. Itu bilangnya khawatir. Teringat, kita pun kadang-kadang mari juga, waktu aku nikah dulu saksi siapa cukup tak cukup saksi masa tu, imam baca khutbah cukup ke tidak rukuk khutbah, yang mari waktu tu, akhir sekali tarik batal tidur bawah katil.
pasal syubhat dah suami ni betul ke tak betul. Jadi kalau ada khawatir qalbi, bahkan pernah sahabat mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, inna nata'azam, kami rasa sangat besar kesalahan kami ni, nak sebut dengan mulut tak berani. Dia panggil khawatir qalbi, sebab maknanya seolah-olah macam dia tu kafir. Jadi Nabi kata, kalau ada perasaan itu kamu telah menepisnya, itu tandanya beriman, tanda ada iman dalam hati. Jadi bila kita mari nak ikut hawa nafsu, apa yang kita nak buat? Para jemaah sekalian, jangan sekali-kali kita ikut perasaan. Tapi kalau daripada lintasan perasaan kepada khayalan, kepada angan-angan, cita-cita, itu yang salah, sudah mengikut hawa nafsu. Dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini sahih dalam Muslim, Nabi kata, kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina. Setiap manusia ni, anak Adam ni, ada bahagian dia di dalam perzinaan. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Mudrikun zalika la mahalata, setiap orang akan berzina, tak boleh nak lari lagi. Kalau tengok ayat tu berat sikit lah. Nabi kata apa? Fal ainan, dua mata zina dia tengok benda tak baik. Fal uzunan, dua telinga zina dia apa? Dengar benda tak baik. Ustaz, saya tak mengumpat. Dah, orang tu mengumpat, dia duduk apa situ? Ini masalah kita. Kita duduk mikir, kebetulan kita duduk satu meja, table, dah. Yang ketua mengumpat tu hatuh nak bayar meja kita. Kau nak bayar makan hari ni. Nak bangun takut kena bayar sendiri. Duduk juga. Ini dipanggil ittiba'ul hawa, ikut hawa nafsu. Sebab apa? Orang tu lagi kuat ngumpat sebab ada pengampu kat bawah ni, penyokong. Patutnya bunyi orang ngumpat kata, minta maaf tak apa, selesa, bangun tandah. Ya. Tapi jangan lari. Kalau lagi balik dia tu tak saya bayar tu. Ada je tu hal lain pula timbul. Maka kita kena ingat, zina lidah bercakap, waliyad tangan pula berzina dengan cara menampar orang, rijil kaki pula berzina, berjalan pergi tempat maksiat, wal qalbu yahwa wa yatamanna, dan hati tu yang berkeinginan dan bercita-cita. Bila sampai ke hati, maka itu sudah peringkat diambil kira sudah. Maknanya sudah ikut hawa. Mana kalau peringkat awal khawatir, kita tepis, kita halang dia, itu selamat. Wa yusaddiqu zalikal farju wa yukadzibu, faraklah yang membenarkan atau mendustakan angan-angan tadi. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Para jemaah sekalian, itu di antara perbincangan yang kita kena faham. Ittiba'ul hawa, ikut hawa nafsu yang tak baik dan yang dibolehkan, dan juga bagaimana kesan dia dalam kehidupan manusia. Sekarang kita cuba pindah kepada asbab. Mengapa manusia ni ikut hawa nafsu? Tentu ada sebab. Kalau tak ada sebab, tak jadi kau jadi. Yang pertama sekali, ini ingat, ini sangat penting. Tuan-tuan tanda, ini terlibat dengan kehidupan kita. Ada mutta'awud ala dhabtil hawa minas sigar. Kita tidak jaga kontrol, suka mengikut perasaan hawa nafsu ni daripada kecil. Kita tak jaga. Hari ni anak kita nak apa, kita beri belakang pada dia. Budak-budak sekarang ni kalau tak bagi dia mengamuk, tak apa lah tu, bagi nak bagi. Budak kecil kadang-kadang tengok ada handphone sendiri. Bukan ada handphone, ada grup WhatsApp. Baru sekolah darjah 2, darjah 1 sekolah rendah, ada grup dah. Ada grup WhatsApp dah. Kalau kita pecik buka tengok grup dia, banyak juga gambar pelik-pelik dalam tu. Baru darjah 1. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ada mari. Kita suka sangat, orang panggil gaya hidup zaman sekarang. Betul tak? Ni. Gaya hidup zaman sekarang ni satu masalah besar. Saya bagi satu khutbah di bawah tajuk bagaimana kita sebenarnya duduk di zaman ini. Kadang-kadang ni pokok syarikat handphone, syarikat ni telekom apa benda ni, mari duduk camping kita. Suruh beli telefon handphone mahal-mahal. Sekarang ni handphone yang paling tinggi darjat dia X, nama dia iPhone X lah. Tahu lah kalau orang muda semangat tu. Dah tak?
dalam hati tu nak berlaku kalau kira berapa harga dia? 6,000 dekat. Beli handphone 6,000. Kalau orang tanya dia, makcik berapa beli handphone 6,000 ni? Nak jawab WhatsApp. Kalau nak jawab WhatsApp, beli hui-hui pada dia. Hui-hui ke apa nama dia? Oppo pada ada Oppo 400.5 cukup dah. Apa nak jawab WhatsApp? Orang beli hak mahal-mahal ni, orang designer hak nak buat, nak mengedit benda, nak jaga account, logik lah. Kita pergi beli hak ribu-ribu tu sekadar nak jawab WhatsApp, nak buat apa benda lain. Ini dia panggil ittiba'ul hawa. Misalnya Allah tuan-tuan orang sini kaya belakang ni beli handphone mahal-mahal tapi tidak ada keperluannya kita nak beli untuk apa. Jangan main-main. Jadi daripada kecil anak kita tu dibiarkan, tidak dididik, maka kejut anak ni semaya semua solat. Musim-musim sejuk ni biarnya tidur lah. Tengok, biarnya tidur. Mula-mula darjah 1 biar tidur, darjah 2 biar tidur, akhir sekali habis darjah tingkatan masuk tingkatan biar tidur lagi. Habis bila kita nak betulkan? Anak-anak perempuan daripada kecil lagi kita duk ajar pakai seluar ketat. Bila besar nak seluar lega ke nak ketat lagi? Saya tak biasa. Sedap dia jawab tak biasa. Saya pernah jumpa dengan orang staff, seorang staff dia, waktu orang ambil dia juru interview tak sebut tentang pakaian. Dia kata saya sudah terbiasa daripada gini, tak ada orang sebut apa-apa pun. Subhanallah, memang suka. Sebab bagi dia apa yang dia buat itu itulah kebiasaan hidup yang sudah ada di zaman mereka. Tak boleh. Hari ni tuan-tuan kena ingat. Jadi anak-anak ni tentang masalah solat, tentang masalah pakaian, tentang masalah apa yang dia nak main, daripada kecil kita kena kontrol, jaga. Kata di Ar-Rubai' binti Muawiz radhiyallahu anha, seorang sahabat yang perempuan, dia kata apa? Kami pada hari permulaan puasa difardukan puasa, kita berpuasa. Kami didik anak-anak kita suruh berpuasa. Bila budak-budak mari nak minta makanan, barulah kita bagi permainan zaman dia tu lah. Mungkin main anak-anak gitu bagi. Untuk mereka ni dilarakan dia sehinggalah sampai waktu buka puasa. Masya Allah, tabarakallah. Kita ni tak ada satu waktu puasa dah, tak puasa pun duk main situ juga. Saya kata rusaknya anak-anak sebab apa? Sebab apabila kita sibuk, anaklah jadi mangsa, ambil alat-alat, main. Mak nak cakap dengan kawan. Cakap dengan kawan tak ingat, lepas cakap tidur, sedar-sedar lepas 3 jam tengok anak duk main handphone, sudah 3 jam. Astaghfirullahalazim. Macam mana nak buat dengan budak ni? Ini dia panggil daripada kecil. Kita ajar dia benda-benda yang dia suka, pakaian-pakaian tak patuh syariah daripada kecil. Saya tak suruhlah pakai telekung, pakai hijab sampai labuh 3 tingkat. Anak budak kecil dia pasti tu nanya ke budak lah. Tapi biar pakai, orang panggil ada cara-cara pakaian yang kita boleh didik dia daripada kecil. Ini pakaian awak. Sebab yang kedua, ini masalah kita ni, sebab yang kedua, mujalasatu ahlil ahwa. Suka duduk dengan orang-orang yang banyak mengikut hawa nafsu. Ini pun masalah juga. Bila kita duduk dengan dia, kerja dia duduk sebuah hal dunia ya. Kita pun ada perasaan juga, ke tak ada? Asyik-asyik kereta, asyik-asyik apa ni, handphone tu 3 buah tak atas meja kan. Sekali bunyi ni, sekali bunyi ni. Bunyi pun tak akak-akak. Kalau orang tanya wakak pun gitu ya, tidak ada bisnes apa. Tapi nak tunjuk. Ataupun kita duduk dengan orang-orang yang terjebak dengan pemikiran yang tidak baik. Dia panggil pengikut hawa nafsu ni, jangan sekali-kali duduk dengan dia. Sebab bila kita duduk dengan dia, majlis dia tu majlis mengikut nafsu. Bercakap ni menyebabkan kita tak senang duduk. Saya ni baru balik daripada negara sekian, tengok ni gambar kita ni, comel. Makan sana, cerita hang makan saja 1 jam duduk. Sarah bak makan tu. Nak sarah bak makan susah apanya. Orang mari sepinggir tak depan ni jadi kita. Tidak. Tapi bila kita dengar Allah, berasa nak jadi macam dia juga kita pun. Berasa nak, orang panggil nak hidup gaya hidup mewah juga. Itu dia panggil musahabah ahlil ahwa. Orang pengikut hawa nafsu, jangan duduk dengan dia. Maksud bukan mujalasah tu mana duduk kawan dengan dia, tapi sebagai jiran tetangga, sebagai kawan-kawan biasa, tidak jadi masalah. Kita tidak nak kelahi dengan dia, tapi jangan sampai peringkat selalu duduk dengan dia yang menyebabkan kita terpengaruh dengan orang ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, dha'ful ma'rifah. Lemahnya kita
dalam ilmu mengenali Allah Azza wa Jalla. Bila kita kenal Allah Azza wa Jalla dengan sungguh-sungguh, saya selalu buat bandingan yang mudah, yang simple untuk tuan-tuan dan puan-puan ambil orang panggil motivasi dalam kehidupan. Dalam sehari semalam 24 jam ni, kita wajib solat berapa kali? 5 kali sehari, 5 waktu, 17 rakaat kan. Setiap rakaat berapa kita diminta supaya baca surah Al-Fatihah? Betul tak? Surah lain sunat baca, Al-Fatihah wajib baca. Kalau kita ambil Al-Fatihah saja, daripada ayat permulaan ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa makna Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Segala puji bagi Allah, pemilik alam ini. Mana kita berinteraksi, bukan pemilik rumah ni, bukan pemilik kedai, bukan pemilik kereta, kilang, pemilik alam. Dunia ni hak dia. Besar ke tak besar? Agung ke tidak kedudukan? Barulah kita rasa azamatullah, kita merasai keagungan Allah Ta'ala dalam hati kita. Allah Ta'ala ini sifat dia. Bila kita kenali Allah Ta'ala dengan keagungan dia, kita rasa takut, rasa gerun, rasa macam-macam, kerdilnya kita, Allah Ta'ala tenangkan hati kita. Mari ayat yang kedua, Ar-Rahman ni, Ar-Rahim. Apa makna? Tuhan yang mengasihani, pemurah, kasihan belas, kasih sayang. Jadi itu peluang. Kalau kita berdosa, kita buat kesalahan, kita jangan ingat keagungan Tuhan saja, kebesaran Allah Ta'ala. Kita ingat juga Allah Ta'ala juga bersifat dengan pemurah, bersifat dengan kasih sayang. Sekali kita angkat ya Rab, atub ilaika ya Allah, Allah Ta'ala maafkan dosa kita. Menarik. Bagi ayat yang ketiga, apa dia ayat yang ketiga? Maliki yaumiddin. Allah Ta'ala yang terjemahan dia. Apa terjemahan dia? Kau terjemah Fatihah apa tak ingat lagi ni? Balik ke pasti mula kita. Maliki yaumiddin. Allah Ta'ala yang memiliki hari pembalasan. Patutnya bila sampai di sini, kita teringat kepada Allah Azza wa Jalla, azamatullah. Aku ni duduk berhadapan dengan pembalasan Allah Azza wa Jalla. Kita tak usah kata apa para jemaah sekalian. Yang baik yang kita buat, kita akan dapat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, syarran dua-dua dapat. Dan waktu kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, boleh agak-agak nak buat nak rasuah juru audit, boleh? Ada harapan tempat kita boleh lah ada. Juru audit nak mari juga, tunggu kat pintu. Sebelum naik atas ni kita jamu selera dulu. Juru audit nak cakap banyak pun susah. Dia makan kenyang dah ni. Malaikat dia tak makan. Sebab tu Allah Ta'ala tak, yang jaga kita ni malaikat. Kalau malaikat makan, insya-Allah rasuah berjalan. Tapi kerana dia tak makan, tak boleh nak rasuah apa dia? Kahwin pun tak ada dia. Jadi nak rasuah dia tidak ada jalan. Jadi para jemaah sekalian, kita dalam surah Al-Fatihah saja, kalau kita korek, kita gali, kita menghayati, sudah cukup untuk kita mengenali Allah Azza wa Jalla. Cukup memadai. Allah beri jaminan, penegasan, innas salata tanha anil fahsya'i munkar. Solat itu menghalang kamu daripada benda keji. Tapi kenapa solat yang kita buat tak menghalang? Lepas solat cakap hal orang, lepas solat bergegah keluar, nak gimana tu? Berjanji nak pergi ambil riba di bank. Solat, saya buat cerita sungguh, cuma dengan sedikit tambahan. Orang pergi Mekah, sebut seorang toke pergi ke Mekah, pergi beli jam hak mahal-mahal di Mekah, banyak dia beli. Jadi kawan tanya, mau beli jam tu apa ni? Mudahlah, balik nak pergi jumpa encik-encik pegawai tu, sekali dengan borang tenda tu, bagi jam sebiji. Beli Mekah jam. Jam apa tu? Jam rasuah. Mau jawab dia kawan dia, dia kata tak apa mantak lagi tu. Hak mantaknya membawa jam tu pergi tawaf sekali dulu. Baru kemah.
ni kalau Allah borang jadi selalu saing terus dia kata. Bukan sebarang jam ni, jam sekali dengan tawah dah. Saya tambah kata tawah saya tak ikut, celup dalam zam-zam lagi baru jadi. Lesha dah. Orang pergi umrah, pergi haji untuk apa? Nak menggilakkan hati kita, mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pergi cari alat-alat rasuah di Mekah. Subhanallah. Tapi umat Muhammad ni gila buat berapa pun, tayran ababil, burung ababil itu kena pada Abrahah, insya-Allah tidak melanda ke atas umat kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena ingat, punca kita jadi mengikut hawa nafsu sebab apa? Sebab lemahnya kita dengan mengenali Allah Azza wa Jalla. Kalau kita boleh satu ayat tadi, Maliki Yaumiddin, Allah Ta'ala yang memiliki hari pembalasan, kita ingat ayat tu pun sudah memadai untuk kita tak buat benda tak baik. Betul tak? Sebab kita ada pembalasan. Saya buat bandingan simple, kita dengan iman kita dengan traffic light kadang-kadang lebih tinggi darjat dia daripada kepercayaan kita kepada kematian. Betul tak? Saya di Malaysia ni tak apa tinggi mana iman orang sini. Tama-tama di Putrajaya ni kurang. Waktu anda pergi ke Qatar, negara Qatar, mula-mula saya sampai pergi, kuning api itu semua orang break belakang, berhenti. Kata pelik orang sini. Kita duduk dengan orang Arab di Madinah tu, Badui tu, oh lagi tak merah, jangan break. Langgar dia belakang dia. Bukan sekat langgar, dia marah kita pula, majnun entah. Tak merah lagi berhenti dah. Pergi di Qatar, kuning break. Saya tengok pada sahabat kita, pelik orang sini, Arab juga tapi pelik. Oh, dia kata ustaz belum tahu, kita baru sampai Qatar. Dia pun cerita, dia kata di sini undang-undang di sini langgar trafik api merah ni 6,000 denda dan penjara. Siapa dia berani? 6,000 denda. Kalau jalan utama, jalan besar, jalan anak 3,000. Jadi tuan-tuan, kita ni kalau boleh iman kita tahap trafik light pun rasa mantap molek dah kita. Betul tak? Ini haram ke halal? Haram. Astaghfirullahaladzim. Berhenti lalu. Ni dia celak mata aku, ustaz, haram tu dosa kecil ke besar? Tanya balik, ustaz pun terkejut, kata Masya Allah, tabarakallah, tinggi darjat orang sini dah. Haram tu dosa kecil ke dosa besar? Dia boleh komplain lagi. Dosa kecil. Kalau tidak dia tanya pula akta berapa, seksen berapa hari denda. Dia duk ingat ke dia ini mari macam undang-undang dalam mahkamah yang boleh denda berapa hari. Subhanallah. Yang keempat, berapa dah kita tadi? Betul. Yang keempat, kenapa manusia ni boleh mengikut hawa nafsu? Sebab ada muqiyamil akharina bima yajibu alaihim. Sahabat-sahabat, para pendakwah, orang-orang yang soleh tidak menjalankan tugas menyuruh yang baik dan melarang yang mungkar. Tuan-tuan dan juga puan-puan, setakat kita berkenali sahabat-sahabat kita yang tak solat. Kau tak kenal orang tak solat, alhamdulillah. Kalau tak kenal, maknanya kita berkawan dengan orang baik. Kita pergi kepada langkah yang kedua, solat jaga tapi tak pergi masjid. Ada ke tak ada? Jangan tanya, tak ada tak? Saya pernah buat kajian di sekitar kawasan ni, berapa peratus penduduk di kawasan itu solat subuh? Berapa peratus? Pegawai sahabat kita yang duduk di perumahan tu, dia kata di kawasan surau ni, di bawah kawasan surau ni ada 800 pintu. Sini berapa? Berapa pintu ada sini? Berapa? Tak kena tanya juga, kena kira. 800 pintu, yang ada solat subuh hari tu 5 orang. Saya kata tak sampai 1%. Hebat ke tak hebat? Kita tak main peranan. Patutnya kita dengan kawan kita, kawan-kawan rapat gosok, saya nak tengok awak pergi masjid sekali dengan kita. Mari kita makmurkan surau di kampung kita ni. Tak. Kau tak pernah lagi kita nasihat sahabat-sahabat yang teman-teman rapat kita. Tak pernah nasihat. Ini masalah kita. Kita tengok pula muslimat tu, tengok kawan-kawan dia yang tak tutup aurat. Berapa orang yang sudah ditegur, tutup aurat ni, ini kewajipan kita. Ini apa ni tanggungjawab kita, Allah Taala tak tegur. Bahkan keluarga kita sendiri pun kita tidak tegur. Jadi macam mana kita nak kata kita nak biarkan masyarakat ini ittiba'ul hawa, mengikut hawa nafsu? Sebab apa? Sebab tidak ada orang yang menegur, yang menyebabkan mereka terbiar. Kadang-kadang dia rasa yang dia buat tu betul dah. Itu lagi dahsyat. Bila orang tegur dia, salah kah? Yang bagi ayat tu, kita pun tak boleh tegur dia ni.
Salah kau tu tak segera dah. Yang tak sedap lagi ya. Tak. Awak siapa? Tu. Hak tu berat. Kalau ditanya awak siapa? Berat tak berat kita nak jawab? Saya macam awak juga tapi saya sayang awak. Nak kata apa ni? Ini payah. Waktu tu lah setengah orang tak mau tegur, dia kata saya bukan ustaz, saya bukan ustazah. Tak. La. Tanggungjawab kita al-amru bil ma'ruf nahal anil munkar ini tanggungjawab semua. Tanggungjawab kita semua. Jangan kata ini kerja pejabat agama. Pejabat agama itu penyelarah saja. Tapi benda-benda munkar yang berlaku depan mata kita, maka tanggungjawab kita, Allah Taala sebut dalam surah Ali Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Mesti ada orang yang mengajak manusia buat baik. Sebab yang kelima, hubbud dunya war rukun ilaiha, sebab selalu mencintai dunia dan mengikut kehendak dia. Orang nak lagu tu kita, lagu ni juga kita akhir sekali apa dia? Kita terjebak dengan benda-benda yang tidak baik, yang mungkar. Kenapa? Sebab mengikut kehendak. Yang keenam, al-musara'atu fil husuli ala ma tashtahi. Terlalu banyak luas menggunakan benda-benda yang mubah, benda harus. Bila benda harus ni banyak guna sangat. Contoh kita buat. Kita dah ada rumah 5 bilik, benar? Anak kita pun 5 orang. Tapi tak puas hati saya nak buat rumah 15 bilik. Tak ada orang larang. Buat rumah salah ke tak salah? Tak salah. Tapi oleh kerana bila kita beli yang 15 besar rumah, belanja ambil di mana? Pembinaan ambil mana? Nak isi barang, akhir sekali terpaksa kena ikut hawa nafsu, pergi berhutang sana sini, bergadai sana sini, ataupun masuk skim-skim yang tak patut syariah, sebab nak cover benda yang tidak sepatutnya kita buat. Memadai cukup dengan kita apa yang sudah kita ada. Allahu Akbar. Kata di yang ketujuh, kita ambil yang ketujuh lagi. Al-jahlu bil awaqib. Kita tak tahu kesan daripada kita mengikut hawa nafsu ni. Kesan dianya banyak, iaitulah tidak tertanggung kita. Hari ini banyak orang-orang muflis dengan sebab apa? Penggunaan kad kredit. Saya mengajar subjek ni dalam kolej. Ada ulama kata bukan kad kredit, kad bitaqah al-iqrad, bitaqah hutang. Saya kata kalau guna istilah ni lebih lunak daripada guna kad kredit. Betul tak? Kad apa tu? Kad hutang. Nak pakai tak pakai kita kad tu agak-agak? Nak tunjuk dengan orang apa malu? Macam mana kapten? Tak nak pakai tak? Ni apa ni? Kad kredit. Nampak hebat. Ni apa ni? Kad hutang. Standard tak? Tapi oleh kerana penggalak hawa nafsu ni, dia tonjol kita. Di antara tanda-tanda kemewahan, kesempurnaan hidup, ada 2-3 kad ni dalam beg dia. Buka nak beli minyak kereta ya. Tapi buka tunjuk kad tu banyak jujur ni. Kad mana nak bayar ni? Allah nak tunjuk kad mana nak bayar. Hutang belaka tu. Semua tu hutang, duyun. Kita mengatakan itu semua perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita mengikut hawa nafsu. Jadi para jemaah sekalian, itu di antara 7 sebab, banyak lagi sebab-sebab yang lain manusia ni akan mengikut hawa nafsu. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.